Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam minggu PDPR. Okey, kali ini tajuk sains kita ya, sambungan daripada topik pada minggu lepas, di mana pada minggu lepas kita telah belajar berkenaan dengan proses pernafasan manusia. Jadi cikgu harap kamu ingat lagi apakah yang dimaksudkan dengan proses pernafasan manusia. Ingat ya, proses bagaimana kita menarik nafas, bagaimana kita menghembus nafas, ya, apa kandungan udara semasa kita menarik nafas dan apa kandungan udara semasa kita menghembus nafas. Kemudian cikgu harap kamu masih ingat lagi organ-organ yang terlibat semasa proses pernafasan. Apa dia organ tersebut? Iaitu hidung, trakea dan juga peparu. Ya. Semasa menghembus nafas, apakah organ yang terlibat? Dan semasa kita menghembus nafas, apakah organ yang terlibat? Okey, pada minggu ini, pada hari ini, kita akan sambung topik yang kedua, iaitu berkenaan dengan pernafasan, iaitu tajuk kadar pernafasan manusia. Jadi kamu boleh tengok buku teks muka surat 33. Sambil kamu tengok video cikgu ini, kamu boleh buka buku teks muka surat 33. Okey, cikgu sambung ya, kadar pernafasan manusia. Baik, yang mula sekali ialah kamu kena tahu apakah maksud kadar pernafasan manusia. Pernafasan ini kita berlaku 24 jam selagi kita hidup, selagi itulah kita perlu bernafas. Okey, maksud kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Okey, kamu boleh letak tangan kamu di dada dan kamu bernafas. Apabila kamu bernafas, kamu akan rasakan pergerakan dada kita tu, ya, ada naik dan juga ada turun. Ingat balik kita kaitkan dengan topik kita pada minggu lepas. Apabila kita bernafas, kita menarik nafas, udara dalam peparu akan mengembang. Udara dalam paru akan banyak dan paru kita akan mengembang dan menyebabkan dada kita akan naik. Semasa kita menghembus nafas, udara dalam peparu akan berkurang dan juga menyebabkan dada kita akan menurun. Jadi, pergerakan dada ini naik dan turun dalam 1 minit, itu kita panggil sebagai kadar pernafasan. Ya, dalam 1 minit ya. Okey, bukan dalam masa 1 jam atau 1 hari. Okey. Kamu boleh rasa, kamu letak sini tangan dekat dada. Cuba kamu kira. Tarik nafas, sekali, hembus. Okey, maksudnya di situ berlaku pergerakan dada. Kamu kena kira. Itu kita panggil sebagai bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Okey. Faham ya? Okey, seterusnya. Okey, kadar pernafasan ini dia bergantung kepada jenis aktiviti yang kita lakukan seharian. Maksudnya kita bangun tidur daripada pagi sampailah kita tidur, kita melakukan pelbagai-bagai aktiviti. Ada aktiviti yang lasak, ada yang sederhana dan ada yang rendah. Jadi, aktiviti yang kita lakukan itu, dia akan mempengaruhi kadar pernafasan kita. Okey, kita boleh kategorikan kadar pernafasan itu kepada 3, iaitu tinggi. Okey, yang pertama sekali ialah kadar pernafasan tinggi. Okey, apakah contoh aktiviti yang mempengaruhi kadar pernafasan kita yang tinggi? Maksudnya kadar pernafasan tinggi ni maksudnya bilangan pergerakan dada tu dia banyak. Contohnya mungkin semasa 1 minit tu bilangan kita sampai 120, 130 kali. Okey. Aktiviti yang pertama ialah, okey, kamu tengok sini, berlari.
Biasa kamu berlari kan? Apabila kita berlari, maksudnya jantung paru kita ini memerlukan udara yang banyak. Jadi apabila memerlukan udara yang banyak, maknanya pergerakan dada kita akan turun dan naik dengan laju. Ini bermakna kadar pernafasan kita adalah tinggi. Okey. Ataupun aktiviti bermain tali skipping. Tali skipping kan. Itu juga menyebabkan kadar pernafasan yang tinggi. Okey. Berenang. Berenang bukan berenang yang sekejap tu, berenang yang lama tu kan. Itu juga mempengaruhi kadar pernafasan yang tinggi. Dan juga bermain bowling, bermain bowling yang memerlukan kadar pernafasan yang tinggi. Maksudnya tadi yang cikgu cakap tadi, kadar pernafasan tinggi, kita punya bilangan pergerakan dada tu tinggi. Okey. Kamu boleh lakukan aktiviti, kamu cuba buat lari setempat. Lari setempat dalam 1 minit. Lepas itu, kamu duduk dan kamu rasa pergerakan dada kamu. Okey, bilang pergerakan dada dalam 1 minit. Okey, berapa bilangan pergerakan dada? Itulah kadar pernafasannya. Okey, kadar pernafasan yang tinggi. Okey, yang seterusnya ialah kadar pernafasan sederhana. Kadar pernafasan sederhana ni bermaksud kita melakukan aktiviti yang sederhana. Maksudnya tidak terlalu luasa dan tidak yang rendah sangat. Okey, sederhana. Contohnya kita berjalan. Apabila kita berjalan, maksudnya pernafasan kita stabil. Maksudnya kita tidak tercungap-cungap berbanding masa kita berlari. Bila kita berlari, kita rasa tercungap-cungap. Itu menunjukkan kadar pernafasan tinggi. Tapi apabila kita berjalan, kadar pernafasan kita adalah sederhana. Okey. Kemudian contoh yang kedua ini tai chi. Aktiviti yang sederhana, aktiviti yang santai, yang tidak memerlukan kandungan udara yang banyak, yang terlalu cepat. Okey, itu juga merupakan salah satu aktiviti kadar pernafasan sederhana. Kemudian berbasikal. Berbasikal juga merupakan kadar pernafasan sederhana. Kena tengok naik slow-slow kan. Jadi kita bawa basikal slow. Jadi kita pun, pernafasan kita pun tidak tercungap-cungap. Bermakna itu ialah kadar pernafasan sederhana. Okey, seterusnya ialah kadar pernafasan rendah. Okey, apakah aktiviti yang menyebabkan kadar pernafasan rendah? Kadar pernafasan rendah ni dalam keadaan yang dada kita tak cepat, pergerakan dada kita terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Okey, contoh kadar pernafasan rendah ini membaca buku. Bila kita dalam keadaan yang santai, jadi kita pun bernafas dengan rendah. Maksudnya tidak tercungap-cungap. Okey, kemudian kita tidur ataupun kita berbaring, sama ada baca buku. Okey, itu merupakan aktiviti kadar pernafasan rendah. Ataupun menonton televisyen. Menonton televisyen juga merupakan aktiviti kadar pernafasan rendah. Dan juga bermain game, permainan online juga merupakan salah satu aktiviti kadar pernafasan rendah. Contohnya sekarang mungkin kamu sedang melihat video. Jadi itu ialah kadar pernafasan rendah. Okey, kamu boleh rasa pada dada kamu kan, pergerakan dada. Adakah dia terlalu laju ataupun ataupun perlahan. Itu ialah kadar pernafasan. So ingat tadi kadar pernafasan ada 3, bergantung kepada jenis aktiviti yang kita lakukan. Kalau aktiviti tersebut lasak, yang memerlukan oksigen yang banyak, memerlukan udara yang banyak, bermakna itu ialah kadar pernafasan tinggi. Kalau aktiviti yang kita buat itu tidak memerlukan udara yang banyak,
makna itu ialah kadar pernafasan yang rendah. Okey. Kemudian kamu boleh tengok muka surat 35. Okey. Situasi yang memberikan kesan terhadap pernafasan. Ingat, kita bernafas, kita menggunakan peparu. Ya. Jadi, situasi di sekeliling kita juga boleh mempengaruhi, memberikan kesan terhadap pernafasan kita. Kadang-kadang kita rasa sesak nafas. Kadang-kadang kita rasa nafas kita okey, relax kan? Okey. Ini beberapa contoh gambar yang menunjuk yang situasi yang memberikan kesan terhadap pernafasan kita. Contohnya, yang pertama kamu tengok sini, pembakaran terbuka, asap. Cuba kita duduk tepi asap kan? Kita rasa susah untuk bernafas. Kita rasa lemas. Jadi kita pun pergi ke tempat lain supaya kita mudah untuk bernafas. Okey, yang ini ialah situasi di kawasan yang tenang. Jadi semasa kita berada di kawasan ini, kita rasa segar, kita rasa pernafasan kita pun rasa okey kan? Okey. Okey, kemudian situasi yang ketiga, nampak sini. Cuba kita duduk di kalangan orang keliling kita yang menghisap rokok. Asap rokok tersebut akan menyebabkan memberikan kesan terhadap pernafasan kita. Kita mungkin akan jadi susah nak bernafas kan? Okey, situasi yang keempat iaitu situasi di tempat orang yang sesak. Contohnya di supermarket dan sebagainya. Bila kita berada di kawasan ini, bermaksud kita susah untuk bernafas. Dan situasi ini akan memberi kesan kepada kesihatan peparu. Cuba kamu fikirkan bagaimana situasi ini memberikan kesan terhadap peparu kita. Okey? Jadi, cikgu harap kamu semua boleh faham apa yang cikgu terangkan pada hari ini. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.